أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT serta anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Sekali lagi kita bertemu dalam siri perbincangan tentang kitab besar ni, Mawsu'atus Salah ataupun Encyclopedia Salat. Ini buku dia, tebal tuan-tuan Okey, buku ini akan kita bincangkan satu persatu insya-Allah, dan malam ni kita sambung cerita kita tentang sunat hayat. Ingat lagi sunat hayat Okey, siapa boleh bagi tahu apa dia sunat hayat? Ingat. Kita dah biasa buat ni hari-hari kita buat. Cuma bila tanya soalan tu payah juga nak jawab Okey, sunat hayat ialah sunat-sunat dalam solat yang mana kalau sekiranya kita tinggal tak buat, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Itu sunat hayat berbanding dengan sunat ab'ad. Kalau sunat ab'ad ni kalau kita tinggal, kita dikenakan untuk sujud sahwi, tapi masih lagi sunat lah. Tidak membatalkan solat kita kalau kita tak buat. Tapi sunat hayat ni kalau kita tinggal pun dia tidak mencacatkan solat. Dia tak perlu nak kena sujud sahwi. Cuma kalau tak buat, kuranglah kesempurnaan solat. Disebutkan tajuk awal kita baca itu, sunat hayat ni dikira sebagai aksesori solat. Aksesori ni maknanya tambahan lah. Maknanya kalau kita tak buat, dia kurang cantik, kurang comel lah solat kita. Tapi solat tu sah tak? Sah. Ada tak kemungkinan Allah Ta'ala menolak? InsyaAllah Allah Ta'ala tak tolak lah, sebab benda tu cuma sunat. Tapi kalau kita nak buat satu benda yang lebih baik, maka eloklah kita sempurnakan semua sunat-sunat hayat. Dan kita telah pun share atau kongsikan beberapa sunat hayat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Antaranya ialah mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Okey. Kemudian kita bangun daripada rukuk, contohnya itu adalah sunat hayat. Seterusnya kita meletak tangan kanan di atas tangan kiri, melihat tempat sujud. Okey. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah sebelum kita baca Fatihah. Kemudian membaca dengan kuat di tempat-tempat yang tertentu. Kemudian membaca dengan perlahan juga di tempat-tempat yang tertentu. Okey, kita berhenti dekat situ minggu lepas. Hari ini kita sambung balik sambungan perbincangan kita tentang membaca dengan perlahan di tempat-tempat tertentu. Ada beberapa masalah. Okey, bacaan ketika qada. Kita dah tahu dah, kalau kita solat fardu, okey, kalau kita solat waktu malam sehinggalah waktu subuh, maka solat-solat yang wajib itu semuanya dibaca dengan kuat, dengan jahar ataupun kuat. Tapi kalau solat yang dilakukan di waktu siang, maka semuanya dibuat secara perlahan. Okey, apa hukumnya baca kuat, baca perlahan? Okey, disunatkan kita baca kuat di tempat-tempat yang kuat. Contohnya solat maghrib tadi kita baca kuat. Apa hukum dia? Sunat. Okey, kalau baca perlahan boleh? Boleh, tidak ada masalah, tidak mencacatkan, tapi tak dapatlah pahala sunat. Contohnya minggu depan, contohlah saya jadi imam maghrib, Allahu Akbar, saya baca perlahan. Jangan kata subhanallah pula tegur pula imam, mana tak sah imamnya. Tak, boleh, tak ada masalah Tidak maknanya tidak membatalkan solat. Okey, masih sah solat kita. Sebab baca kuat, baca perlahan ni cuma sunat sahaja. Okey? Baik, jangan mufarakah pula juga tiba-tiba imam ni apa masalah ni, tiba-tiba mufarakah. Tak perlu mufarakah tuan-tuan. Masih sah solat kita, tetapi tak dapat pahala sunat. Contohnya. Ataupun tiba-tiba solat zuhur baca kuat. Kita pun ni pelik kan, baca kuat zuhur kan. Kita pun mufarakah juga. Tak payah mufarakah tuan-tuan. Baca kuat zuhur pun masih sah. Okey, masih sah, tapi orang tak buatlah. Sebab benda tu disunatkan baca perlahan. Kenapa kita nak melanggar sunnah Nabi SAW? Walaupun dia tidak membatalkan, tapi kaedah terbaik untuk kita solat adalah kita ikut cara
Nabi solat. Kalau Nabi solat perlahan, kita perlahan lah. Nabi solat kuat, kita kuat lah. Sebab tidak ada solat yang lebih sempurna daripada solat Nabi SAW. Jadi kita buat apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh kita buat. Tak payah buat benda-benda pelik, tuan-tuan. Khususnya yang berkaitan dengan ibadat. Baik. Itu bagi solat fardu. Baik, bagaimana pula kalau sekiranya kita mengqadha solat? Dia ada dua keadaan, tuan-tuan. Ada solat fardu kalau kita qadha, dan ada juga kita qadha solat sunat. Jadi boleh sebenarnya, bahkan digalakkan kita mengqadha solat sunat juga. Contohnya kita biasa, sebab solat subuh contohnya, solat sunat subuh ni sangat besar ganjaran pahala. Nabi sebut, barang siapa yang menunaikan 2 rakaat solat sebelum subuh, maka ganjaran pahalanya adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Mana pahala dia sangat besar. Tiba-tiba hari tu kita sakit perut, tuan-tuan. Nak pergi solat bangun awal dah. Tiba-tiba azan, sakit perut pula. Pergi-pergi imam dah solat. Tak sempat solat sunat. Tak sempat solat sunat sebelum subuh. Apa jadi? Boleh tak kita qadha? Boleh qadha. Dan qadha ini, tuan-tuan, dia tidak terhad kepada waktu. Boleh bila-bila masa saja. Lepas bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salat subuh, bangun terus salat qadha, salat sunat subuh. Boleh? Boleh, tuan-tuan. Tidak ada masalah untuk kita qadha sunat salat subuh tu tadi. Tidak masalah. Walaupun waktu lepas subuh tu, kalau sunat yang umum, sunat yang biasa, yang sunat mutlak, maka dia diharamkan. Kalau saja-saja kita nak solat kat situ, saja solat sunat biasa, okey, yang dikecualikan antaranya sunat tahiyatul masjid contohnya, dan juga mengqadha. Itu tidak ada masalah. Baik, cuma membaca kuat dan perlahan ini dia ada berbeza di antara solat qadha yang fardu dan solat qadha yang sunat. Ada beza. Perlahan dan kuat bacaan dia. Baik. Kalau kita tengok dulu solat qadha, solat fardu, solat qadha, solat fardu. Kalau qadha solat fardu, dia ikut waktu solat itu dia qadhakan. Okey, dia ikut solat yang qadha. Kita qadha waktu bila? Okey. Kalau kita qadha, contoh disebut sini kan, kalau kita tertinggal solat zuhur tak sengaja. Bukan sengaja. Kalau sengaja, ulama kata tak boleh qadha. Asalnya kalau saja tinggal nak qadha, haram hukum dia. Ada orang saja-saja je, malaslah solat hari ni. Contoh nak rehat. Nanti kita qadha lah. Perbuatan itu adalah haram. Tidak boleh hanya kita tinggal, saja-saja tinggal, sengaja tinggal, lepas tu kita kata kita nak qadha. Tak boleh hukumnya, haram hukumnya. Tetapi kalau tinggal juga berdosa, dan kita wajib juga mengqadha juga. Kena qadha juga. Walaupun perbuatan itu haram, tapi qadha wajib juga. Salah satu kaedah untuk kita bertaubat kepada Allah Taala kalau kita tinggal solat. Baik. Kalau kita tinggal solat zuhur secara tidak sengaja, kemudian kita qadha pada waktu malam. Contoh siang tadilah, tertidur contohnya. Tertidur, kita ingat boleh sedar tidur dah pukul 1, ingat nak tidur setengah jam je, tiba-tiba 4 jam tidur. Contohlah, tak sedar langsung. Sedar-sedar dah masuk waktu asar. Okey, lepas maghrib tadi kita nak qadha. Baik. Kita qadha waktu malam. Okey, bila qadha waktu malam, yang qadha zuhur tadi kita boleh baca kuat. Walaupun solat zuhur asalnya disunatkan baca perlahan, tapi oleh kerana kita qadha itu waktu malam, yang mana waktu malam ni kita disunatkan menguatkan bacaan, maka kita disunatkan untuk qadha solat zuhur tadi dengan membaca kuat di 2 rakaat yang pertama. Faham tuan-tuan? Jadi solat qadha dia ikut waktu kita solat. Kalau solat waktu malam, dia boleh baca kuat walaupun kita qadha solat tu sebenarnya solat itu perlahan saja bacaan dia. Boleh itu solat yang qadha solat fardu. Baik, contoh yang seterusnya. Jika seorang yang tertinggal solat subuh, dia tertinggal, katalah pagi tadi terlewat, bangun-bangun dah bukan subuh gajah lagi dah. Tak ada subuh langsung lah. Kan subuh gajah tu ada lagi ujung-ujung Ini tak ada langsung waktu, habis dah naik matahari. Dah masuk waktu duha contohnya. Bangun
tak sengaja juga ni. Tak sengaja nak bangun solat subuh, dah azan dengar, sikit lagi lah. Tu biasa tu tuan-tuan. Biasa tu. Jangan main-main khususnya kalau waktu bulan puasa. Bulan Ramadan tuan-tuan, jangan sekali-kali tidur lepas sahur, kecuali lah sahur pukul 2, pukul 3. Kalau sahur pukul 5, habis makan 5.30, 6.30, 6.20, waktu subuh masuk, janganlah tidur. Kebiasaannya, ni bukan cerita pengalaman juga lah, kadang-kadang terlajak tuan-tuan. Kita rasa nak bangun duduk sorang-sorang pula, contohnya tak ada orang tukang gerak, azan pun tak dengar tuan-tuan. Sebab bila kita tidur dalam keadaan yang kenyang, tidur kita amat-amatlah lena. Waktu subuh waktu subuh bahaya, sangat bahaya. Jadi sebaik-baiknya untuk elakkan daripada benda ini berlaku, cara macam mana tuan-tuan? Caranya lewatkan sahur. Itu adalah terbaik, lewatkan sahur. Bahkan dia melewatkan sahur ini juga adalah salah satu daripada perkara-perkara sunat semasa dalam bulan Ramadan nantilah kita amalkan. Mana kita bangun sekitar pukul 5 ataupun 5.30 macam tu boleh makan. Sekarang ni pukul 6.20 subuh Jadi pukul 6 tu sampai pukul 6 suku pun boleh makan lagi. Bila azan boleh berhenti. Jadi ada kadang-kadang orang terkeliru tuan-tuan. Waktu imsak itu sebenarnya yang diletakkan dalam takwim tu sebenarnya bukan bermulanya waktu puasa, belum lagi Imsak tu diistilahkan dulu-dululah. Orang dulu-dulu terjemah dia bagaimana? Orang dulu-dulu terjemah waktu berjaga-jaga. Sebenarnya terjemahan itu tak betul tuan-tuan tak betul. Al-imsak dalam bahasa Arab adalah bermulanya kita puasa. Imsak tu menahan diri. Okey, yang waktu imsak sebenar ialah bila azan subuh, itu waktu imsak sebenar. Waktu imsak adalah waktu menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Itu imsak yang sebenar adalah bila azan, itu waktu imsak. Tapi kenapa ada waktu imsak sebelum lebih kurang 10 minit sebelum subuh? Dikatakan waktu untuk kita berjaga-jaga supaya kita tak terlajak. Berhenti awal itu adalah lebih baik untuk kita tidak terlajak. Tetapi boleh tak makan sebelum azan? Boleh. Walaupun dah masuk waktu imsak. Ini kadang-kadang ada juga kekeliruan berlaku. Dah alamak dah imsak, tak boleh makan lah. Tak. Imsak masih lagi boleh makan. Kalau waktu imsak yang ada dalam kalender tu lah. Dalam takwim tu. Yang tak boleh bila dah azan. Azan kena berhentilah. Kalau ada makanan dalam mulut, kalau dah azan, keluar je lah untuk lebih selamat. Walaupun ada ulama kata yang dah ada dalam mulut tu boleh je telan. Tapi yang lebih baik adalah buang je. Untuk kita lebih yakin. Takut nanti ada timbul pula keraguan kita tentang puasa kita. Baik. Jadi berbalik kepada persoalan tadi. Jika seseorang tertinggal solat subuh. Okey, katalah pagi tadi tertinggal solat subuh tanpa sengaja, tak sedar. Kemudian kita qada di waktu zuhur. Besoknya. Tadi subuh ataupun zuhur tadilah. Zuhur tadi kita qada. Okey, kita qada waktu zuhur. Zuhur ni kita baca secara perlahan. Okey, tetapi solat subuh itu, solat subuh itu yang kita tinggal itu bacanya kuat. Oleh kerana kita buat qada itu semasa waktu bacanya perlahan, maka kita juga baca perlahan. Jadi kalau kita qada solat yang wajib di waktu siang, maka kita baca perlahan. Kalau kita qada waktu malam, walaupun solat yang kita qada itu waktu yang bacanya perlahan, zuhur, asar, kalau kita qada malam, kita disunatkan membaca secara kuat sebab waktu kita tunaikan solat-solat tersebut ialah waktu malam. Itu kaedah dia. Baik. Contoh lagi. Jika seseorang itu sempat mendapat satu rakaat solat subuh pada waktunya dan satu lagi rakaat di luar waktunya, sunat dia menguatkan rakaat yang pertama dan perlahankannya pada rakaat kedua. Sebab apa tu? Sebab dia berbagi antara malam dengan siang. Lepas subuh tu siang lah. Lepas waktu subuh kita anggap siang. Jadi kita solat katalah pukul 7 suku habis waktu subuh. Kita solat pukul 7.12 contohnya. Kan? 7.12. Contohlah contoh ni. Border lain ni. Kita Allahu Akbar. Sempat baru satu rakaat. Tiba-tiba kita sedar dah masuk waktu. Dah keluar dah waktu subuh. Habis dah subuh. Masuk waktu duha contohnya. Maka yang pertama tadi. Rakaat yang pertama tu kita baca kuat.
Lepas tu bila masuk ia waktu duha tu dah habis waktu subuh, maka kita tak disunatkan lagi membaca dengan kuat. Jadi kita kena baca perlahan. Rakaat pertama kuat, rakaat yang kedua baca perlahan. Sebab apa? Sebab waktu kita tunaikan qada itu solat tadi, dia dah keluar daripada waktu dia yang patut baca kuat, maka dia kena baca perlahan. Okey. Itu contoh yang ketiga. Baik, kita ada satu lagi contoh. Okey, contoh seterusnya ialah seorang yang solat asar hanya sempat satu rakaat pada waktunya. Solat asar pun dah hujung. Tadi kita masuk maghrib pukul 7.20 katalah. 7.19 dia mula solat asar. Dah sangat borderline. Sempat satu rakaat, tiba-tiba azan maghrib. Maka dia kena disunatkan baca rakaat kedua tu kuat. Sebab dah masa dia qada, masa dia solat tu dah. Dia belum qada ni, bukan qada ni, solat tunai qada ni solat, ni contoh. Sebab dia anggap keluar pada waktu solat itu dia anggap qada. Keluar daripada waktu solat dia anggap qada. Jadi sebab itulah dimasukkan dalam kategori qada, walaupun solat asal dia adalah solat tunai. Dia solat asar satu rakaat, dia niat 4 rakaat solat, tapi satu rakaat je sempat, lepas tu dengar azan maghrib. Solat asar rakaat pertama tu dia baca perlahan sebab dia dalam waktu asar. Tetapi bila masuk saja waktu maghrib, balance dia tu rakaat yang kedua disunatkan dia membaca secara kuat walaupun dia solat asar, sepatutnya membaca perlahan. Kenapa? Kerana dia dianggap telah melakukan solat itu dalam waktu yang disunatkan membaca secara kuat. Okey? Jadi sunat dia membaca memperlahankan rakaat pertama iaitu solat asar tadi. Yang kedua, rakaat kedua tu dia disunatkan membaca secara kuat sebab dah masuk waktu malam. Baik. Itu bagi solat qada, solat qada yang fardu. Jadi solat qada dengan yang fardu ini, sekali lagi kita ulang, dia dibuat kuat atau perlahan yang bacaan dia bergantung kepada masa kita menunaikan ataupun qadakan solat tersebut. Okey, kalau qada waktu malam, kita akan baca kuat walaupun solat itu yang kita qada itu solatnya baca perlahan. Okey, kalau kita solat waktu siang, yang kita akan baca secara perlahan walaupun solat yang kita qada itu solat yang bacaannya kuat. Contoh maghrib, isyak, subuh baca kuat, tapi kita qada waktu zuhur, maka disunatkan baca secara perlahan. Itu bagi solat-solat fardu. Kalau di qada solat fardu itu kaedah bacaan dia sama ada perlahan ataupun secara kuat. Baik. Baik tuan-tuan. Seterusnya mengqada solat sunat. Okey, qada solat sunat dia tak sama macam qada fardu. Okey, sebab apa? Jom kita tengok. Mengqada solat sunat diqada seperti biasa. Jika ia sunat, yang disunatkan itu membaca dengan kuat, ia hendaklah dibaca dengan kuat. Tidak kira bila dia diqada. Tadi ketika waktu kan, tak solat sunat tak? Kalau solat sunat itu contohnya di sini contoh dibagi, dikuatkan baca sunat witir Ramadan yang diqada pada waktu siang. Contohnya witir kita masuk Ramadan, witir baca kuat kan? Tapi kita buat siang, maka sunat baca kuat juga walaupun waktu siang. Dia ikut waktunya, waktu asal dia. Kalau waktu dia asalnya bacaan kuat, walaupun dibuat waktu siang, dia baca kuat. Kalau yang diqada itu sunat, okey, bacaannya perlahan tapi dibuat waktu malam, pun juga baca perlahan. Kalau sunat dia ikut waktu asal dia. Ikut waktu asal dia. Kalau dia memang kuat, tak kisah bila baca masa pun kena baca kuat juga. Kalau dia baca perlahan, maka perlahan juga. Tak kira kita buat malam ke siang, mesti baca perlahan ataupun disunatkan baca perlahan saja. Itu bagi solat-solat sunat. Kalau kita qada solat sunat. Okey, berbanding dengan solat yang wajib tadi, kita ikut waktunya. Okey? Baik. Boleh faham tuan-tuan Baik. Kemudian kita pergi kepada bacaan wanita dalam solat. Okey, boleh tak orang perempuan baca macam kita orang lelaki baca kuat? Okey? Boleh tak? Okey, jom kita tengok Seorang perempuan disunatkan menguatkan bacaannya pada tempat tertentu. Boleh juga orang perempuan baca kuat macam kita, tuan-tuan Tetapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Sekiranya tidak ada lelaki ajnabi yang mendengar suaranya.
Lelaki ajnabi ni siapa dia? Lelaki yang bukan mahramnya. Maknanya anak beranak dia, adik beradik dia, mak saudara dia. Contohnya lah, mak ataupun anak-anak dia, anak-anak perempuan dia, anak-anak saudara dia contohnya. Kalau itu dia ada, contoh kat kita balik kampung lah raya contohnya kata tuan-tuan. Yang ada kat rumah tu semua anak beranak kita. Yang tidak ada sepupu lah. Maknanya ada pak saudara, mak saudara, anak saudara, anak-anak, cucu-cucu yang memang ada kaitan yang mahram lah, hubungan mahram. Maka katalah isteri kita jadi imam solat, maka dia boleh baca dengan kuat. Baca dengan kuat tu bukanlah sampai dengar keluar. Maknanya dengar kuat sekadar untuk diperdengarkan kepada orang yang ikut solat di belakangnya. Boleh baca kuat. Tak payah tegur lah tuan-tuan. Kita apa pula perempuan baca kuat? Tak. Boleh tuan-tuan. Boleh orang perempuan baca kuat. Tetapi syaratnya mesti tidak ada yang bukan mahram. Ya, kalau di kalangan mahram, maka dibolehkan orang perempuan membaca kuat. Tetapi imam untuk siapa? Imam untuk perempuan je lah. Jangan pula dah imam, dah orang perempuan baca kuat, kita pun tumpas kaki jadi makmum. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Makmum perempuan hanya untuk perempuan sahaja. Makmum lelaki boleh untuk semua. Okey. Kenapa perempuan tak boleh baca kuat kalau ada orang yang bukan mahram? Kerana suara perempuan boleh menimbulkan fitnah. Okey, apa fitnah ni tuan-tuan? Fitnah ni maksudnya boleh menimbulkan dosa. Hari ni ramai orang membaca Quran dengan suara yang lunak merdu. Setengah ulama' dikata tidak boleh. Ya, sebab dia boleh menimbulkan fitnah. Ada orang tak tidur malam tuan-tuan, dengar qari'ah baca Quran. Pak suara dia sangat merdu tuan-tuan. Bila dengar je melentuk-lentuk oleh dia tuan-tuan. Contoh tak boleh tidur malam, teringat ke suara tu. Contoh, itu sebab itulah ulama' tidak menggalakkan walaupun tidak kata haram, tetapi suara perempuan asalnya tidak aurat. Tetapi suara itu boleh menimbulkan fitnah. Itu bacaan Quran. Kalau menyanyi lagilah pula tak boleh. Tak boleh. Okey? Baik. Jadi kalau ada yang bukan mahram, contohnya ada sepupu sepapat lah dekat rumah tu, maka dia tidak disunatkan untuk membaca dengan kuat, tetapi disunatkan membaca secara perlahan. Jadi kita tengoklah dalam rumah tu ada tak orang-orang yang bukan mahram. Okey, sebab mahram ni jangan kita tersalah tuan-tuan. Kadang-kadang orang menganggap sepupu tu macam adik-beradik. Ya betul lah, adik-beradik sebab hubungan dia rapat. Tetapi tidak menjadikan dia tidak mahram. Sepupu adalah haram, tak boleh nak bersalaman. Kemudian aurat kena jaga, ya, pergaulan kena jaga. Okey, tepuk tampar tak boleh. Ini batas-batas yang perlu kita jaga. Jadi kita kena pesan pada anak-anak kita sebab nampak macam dekatlah. Anak-anak kita dengan anak-anak abang kita, anak-anak kakak kita. Okey? Mana itu mereka adalah sepupu. Ya, walaupun bapa dia atau mak dia tu adalah bapa saudara pada dia, mahram, tetapi adik-beradik, adik-beradik maknanya anak-anak kepada kita punya abang ataupun kakak adalah anak saudara kita, tetapi anak-anak kita adalah sepupu. Okey? Sepupu ni masih dekatlah sebenarnya hubungannya, tetapi dia bukan mahram. Dia boleh berkahwin. Sepupu boleh kahwin tuan-tuan. Jadi kita kena jaga auratnya sama macam kita jaga aurat orang-orang yang bukan di kalangan sepupu kita. Itu perlu kita faham tuan-tuan. Baik. Okey, apa hikmah menguatkan dan memperlahankan bacaan? Apa hikmah dia? Okey. Jadi hikmahnya menurut Syekh Khalid bin Abdullah Asy-Syaqfah dalam kitabnya Dirasah Fiqhiyah ala Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, Rasulullah SAW biasa mengajarkan solat di Makkah dengan bacaan yang kuat, sedangkan dan orang musyrikin sering saja menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu asalnya. Jadi asalnya semasa di Mekah, Nabi baca dalam solat itu, bacaan dalam solat semuanya dibaca secara kuat masa di Mekah. Masa di Mekah. Itu peringkat awal lah. Peringkat awal diwajibkan solat. Okey, Nabi SAW membaca semua solat. Zuhur, Maghrib, Asar, semua sekali solat lah. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu semuanya dibaca dengan kuat semasa di Mekah. Okey. Tetapi oleh kerana ada gangguan daripada kaum musyrikin pada masa itu, maka turunlah ayat daripada Allah SWT, turun ayat Quran yang memerintahkan Nabi supaya apa? Supaya tidak membaca secara kuat
solat zuhur dan juga solat asar, dan meneruskan bacaan secara kuat untuk maghrib, isyak dan subuh. Okey, ayatnya berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillah. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Subhanallah azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman di mana-mana saja kamu serukan. Daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia, dan janganlah engkau menyaringkan bacaan doa atau solatmu. Jadi ini pengkhususan ataupun ayat yang mengatakan ataupun melarang Nabi membaca ataupun menyaringkan ataupun menguatkan bacaan baginda dalam solat. Dan janganlah pula engkau memperlahankannya. Maknanya baca tengah-tengah. Kuat sangat pun tak, perlahan sangat pun tak. Kuat sangat nanti dengar oleh kaum musyrikin, dia datang kacau Nabi dan juga sahabat-sahabat. Perlahan sangat pula sahabat-sahabat yang belakang tak dengar. Jadi bacalah secara sederhana. Okey? Dan gunakanlah salah satu cara yang sederhana atau kedua-duanya. Baik. Dan firman-Nya juga, janganlah engkau terlalu merendahkan suara. Berarti janganlah bacaan itu terlalu perlahan sehingga tidak didengari oleh para sahabatnya. Sebaik-baiknya ialah gunakanlah nada suara yang sederhana antara kedua-duanya. Okey? Baik. Ramai sahabat yang mengukuhkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW menguatkan bacaan dalam solat malam seperti maghrib, kerana pada waktu itu orang musyrikin sibuk makan malam. Ini dia punya sebablah, ialah dia kenapa malam dibenarkan untuk membaca secara kuat. Sebab siang tak. Siang ni orang musyrikin dia cergas. Maknanya dia aktif waktu siang. Okey, dia buat kerja sambil-sambil tu dia bila dengar aja orang Islam baca kuat, dia akan pergi kacau. Jadi sebab itulah bila nak solat disunatkan pada waktu siang, yang Nabi diarahkan oleh Allah SWT untuk membaca secara perlahan. Tapi bila maghrib baca kuat. Kenapa bila maghrib baca kuat? Kerana masa tu mereka sibuk tengah makan. Maghrib tengah makan. Jadi tak sempat nak kacau orang. Okey, itu sebab antara puncanya ya. Dan kenapa juga waktu isyak dan subuh dibaca yang kuat? Kerana waktu isyak dan subuh ni mereka dah sibuk-sibuk nak siap-siap nak tidur lah. Okey, jadi dia tak ada masa lagi nak kacau-kacau Nabi dan juga sahabat-sahabat yang solat. Okey, maka di situ bolehlah baca dengan kuat. Itulah dia punya sebab ya, kenapa ada perbezaan antara solat yang dibacakan dengan kuat dan juga dibaca dengan pelan. Ada sejarahnya tuan-tuan Ada sejarahnya. Okey, dan ianya kekallah sampai hari ini. Walaupun sekarang ni dah tak ada gangguan pun ya. Solat Zuhur bila-bila masa pun kita boleh, tak ada orang kacau pun solat Zuhur ataupun solat Asar. Patutnya bolehlah baca kuat. Tak, kita ikutlah sunnah Nabi SAW. Walaupun tak ada gangguan, kita tetap kekal dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya? Okey, bacaan dikuatkan juga pada solat Jumaat dan 2 hari raya kerana baginda mula mendirikannya di Madinah, di mana musyrikin tidak lagi berkuasa. Jadi solat Aidil Adha dan juga Aidil Fitri, Nabi dari solat Jumaat, Nabi baca secara kuat. Sebab apa? Semasa di solat Jumaat dan solat Aidil Fitri ini disyariatkan di Madinah. Masa di Madinah tu Islam dah kuat. Okey, dan orang musyrikin pun tak lagi berani nak kacau Nabi SAW. Baik. Habis sunat hayat yang ke-7, iaitu bacaan disunatkan membaca perlahan dan kuat di tempat-tempat yang ditentukan. Baik. Seterusnya, tuan-tuan mata Allah SWT, kita berpindah kepada sunat hayat yang ke-8, iaitu apa dia? Mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Okey, lepas kita baca waladdallin, maka disunatkan kita mengaminkan. Okey, apa dia punya fadilat dia? Apa kelebihan dia? Boleh tak kita tak baca? Tak baca tak apa, sebab ni sunat sahaja. Tapi kalau baca, dapat pahala yang besar dan juga janji keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak simple kecil je tuan-tuan. Ya, sampai imam kata waladdallin, kita pun ikut imam baca amin. Okey, baik. Ada hadis yang khusus tentang ni tuan-tuan. Ada hadis yang khusus menyebutkan yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalat al malaikatu fis sama' amin fawafaqat ihdahuma al ukhra
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini hadis riwayat Muslim. Okey, dalam bab solat. Apa maksud dia tuan-tuan? Jika sesiapa berkata amin, ini amin dalam solat ni. Bila seorang berkata amin, maka malaikat di langit juga akan menyebutkan amin, tuan-tuan. Ini kita kena gambarkanlah, kita kena bayangkan bila kita solat nanti isyak, kita kena gambarkan sebut amin tu kita doa ya supaya amin kita tu serentak dengan amin para malaikat di langit. Sebab malaikat pun di semua tempat. Maknanya di mana-mana pun kita solat, seluruh dunia orang solat, bila kita kata amin ya, imam kata amin ya, maka malaikat juga akan kata amin. Okey? Baik. Kalau bertepatan, seandainya sebutan seseorang itu bertepatan dengan sebutan malaikat, kita amin serentak dengan malaikat, yang mana kita tak tahulah serentak ke tak. Jadi kita serentak, kita agak-agak je lah tuan-tuan, sebab kita tak tahu malaikat kata masa bila kan. Tapi biasanya malaikat akan turut berkata selepas imam kata amin, bersama dengan imam lah. Imam kata amin, kita pun ikutlah sama imam kata amin. Kalau bertepatan amin kita dengan amin para malaikat, maka Nabi kata apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Besar tuan-tuan. Akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Allahu akbar. Nampak simple je kan? Amin. Yang serentak dengan malaikat, Allah Ta'ala janji untuk ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Banyak kaedah dan cara Allah Ta'ala bagi kita peluang ya untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya lebih kurang sama. Jika imam mengucapkan amin, hendaklah kamu juga mengaminkannya. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan amin malaikat, maka dosa-dosanya lalu pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga adalah gambaran ya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Allah Ta'ala buka peluang ya. Allah Ta'ala tahu kita ni banyak dosa, jadi Allah Ta'ala buka ruang-ruang dan peluang pada kita untuk bertaubat dan mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, seterusnya sunat hayat yang ke-9. Okey. Sunat hayat yang ke-9 ialah membaca mana-mana surah Al-Quran selepas Al-Fatihah. Okey, tapi adakah dalam semua keadaan, dalam semua tempat? Tidak. Jom kita tengok ya. Bila dan siapa yang disunatkan membaca surah selepas Al-Fatihah. Baik. Sunat ini terlaksana dengan sekurang-kurangnya membaca satu surah daripada Al-Quran walaupun pendek ataupun dengan membaca 3 ayat yang berturut-turut. Ini paling pendek lah. Paling pendek ya. Mana kita boleh baca mana-mana satu surah yang pendek ataupun terpulang pada kita lah. Ya, kalau kita memang hafal surah Baqarah contohnya nak bacalah tak ada masalah ya. Panjang sangat tu. 2 juzuk setengah. Okey, tapi kalau sekurang-kurangnya kita baca satu surah yang pendek ataupun 3 ayat yang berturut-turut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Tak sempat habis. Patutnya habislah. Habiskanlah, itu yang terbaik. Kalau tidak dapat sunat ni dengan hanya membaca 3 ayat berturut-turut pun dah okey. Paling kurang. Nak cepat sangat, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Tak dah habis. Nak cepat sangat. Kalau tidak tak baca langsung. Contoh, boleh tak? Boleh. Tapi sempurnakanlah sebab pendek sangat kan. Surah apa nama ni? Qul huwallahu ahad tu sangat pendek kan. Baik. Kemudian ia hanya disunatkan pada 2 rakaat yang pertama dalam setiap solat dan hanya disunatkan kepada imam atau orang yang bersolat bersendirian. Ini kena faham ni tuan-tuan Sebab kadang-kadang kita sibuk duduk baca surah juga lepas imam. Tak perlu tuan-tuan Bila kita jadi imam, jadi makmum, maka kita tidak perlu lagi membaca surah. Biarlah imam. Ini bagi bacaan yang kuat lah. Baca imam yang contohnya macam solat maghrib tadi. So bila imam baca kuat, maka makmum tak perlu baca kuat juga. Makmum tak payah baca apa-apa. Diam dan dengar. Cukup untuk dia. Okay. Kecuali lah kalau kita solat bersendirian, bolehlah kita baca Al-Fatihah. Lepas tu kita bacalah surah selepas itu. Jadi kalau kita duduk belakang imam, imam dah baca surah, maka kita duduk diam je. Tak perlu baca apa-apa.
Sunat juga bagi makmum yang mana imam membaca secara perlahan. Tapi kalau imam baca perlahan, boleh kita baca. Salat asar contohnya, ataupun salat zuhur, imam baca perlahan. Okey, maka pada masa itu kita boleh juga baca surah. Tapi kalau imam baca dah kuat, contoh salat maghrib, isyak dan subuh, maka tak perlu lagi kita membaca surah. Okey? Baik. Kemudian, atau makmum berada jauh daripada imam dan tidak mendengar bacaan dia. Makmum jauh. Contohnya tak ada mic. Mau duduk jauh kan? Masjid besar, masa tu mic rosak. Okey? Jadi imam baca surah tapi makmum tak dengar. Maka di situ disunatkan untuk makmum baca surah juga. Okey? Tapi kalau imam dah baca kuat, ada mic, ada apa semua, dengar, maka tidak disunatkan untuk dia membaca surah. Cukuplah dengan bacaan imam itu dia dengar dan dia juga akan dapat pahala insya-Allah. Baik. Tidak dituntut orang yang masbuk membacanya. Masbuk ni apa dia tuan-tuan? Orang yang mana dia masuk solat itu imam dah pun bersolat. Dia pergi, imam dah tengah Allahu Akbar, dia masuk tu imam dah baca surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi dia tak payah baca dah tuan-tuan. Sebab dia kena baca apa? Dia kena baca Fatihah. Okey, kalau nak kejar lagi baca ayat surah ataupun surah selepas Fatihah, maka tak sempatlah nak rukuk sama dengan imam. Maka dia tak perlu baca, tak disunatkan untuk dia membaca surah selepas Al-Fatihah. Jadi ini bagi orang yang masbuk lah. Kerana memadai baginya sekadar membaca surah Al-Fatihah. Tidak disunatkan juga makmum yang mendengar bacaan imamnya, kerana bacaan imam itu adalah untuknya juga. Jadi kalau kita dengar makmum baca Quran, maka bacaan itu sebenarnya kita akan dapat ganjaran yang sama walaupun kita tak baca. Baik, kemudian seterusnya, makruh membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, kerana takut tidak sempat membacanya seperti yang sering dilakukan oleh mereka yang bersolat tarawih. Ini kadang-kadang imam berlaku juga ni kan. Imam baca money express. Kan? Kalau dia berhenti, kalau tak baca serentak dengan imam, tak sempatlah baca Fatihah jawabnya. Kan dah lah baca Alhamdulillahirabbil alamin dah laju, kemudian qul huwallah dah lah pendek. Baca lajunya pula. Sebab tu kalau kita imam, tuan-tuan, kalau kita baca surah yang pendek, kita kena beri masa yang secukupnya kepada makmum untuk makmum baca Fatihah. Macam tadi kita solat maghrib kan. Jadi solat maghrib saya jadi imam tadi. Jadi saya tak terus baca surah. Lepas waladhdallin amin, saya diam dulu sekejap. Okey, diam bolehlah nak berzikir nak apa sementara tu, tidak ada masalah. Okey, kemudian bagilah ruang sikit mungkin dalam setengah minit macam tu, barulah kita mula membaca surah. Sebab kalau kita baca laju-laju surah apa ni Qul huwallah tu, okey, maka tak sempatlah makmum nak habiskan baca Fatihah, sebab Fatihah itu adalah rukun. Ya, tak baca tak sah solat kita. Jadi makmum kena baca juga. Jadi kita imam dia kena fikir orang belakang juga. Jangan kira dia je Jadi kena baca pelan-pelan. Pertama dia bagi masa sikit sebelum baca, kemudian bila dia baca, bacalah secara perlahan-lahan supaya makmum semua dapat baca sampai habis Fatihah tu Baik. Jadi ini pun pesanan juga kepada imam-imam dalam solat tarawih, maka sama juga. Jangan jadikan solat tarawih itu solat macam main-main ataupun nak cepat-cepat. Jadikanlah solat ini ibadah sama macam kita buat yang wajib. Jangan nak kejar-kejar. Biarlah kita buat secara perlahan tapi sempurna. Adalah lebih baik kita buat sedikit daripada kita buat banyak tetapi tidak sempurna. Sebab Allah Taala melihat lebih utama bagi Allah Subhanahu Taala adalah kualiti ataupun nilai solat kita, bukan berapa banyak kita solat. Apa artinya kita solat banyak 20 rakaat tapi lajunya macam bas ekspres? Biarlah kita solat 8 rakaat tapi sempurna dengan adab-adabnya, dengan rukun-rukun syarat dipenuhi dengan sempurna, insya-Allah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, Allah Subhanahu taala, waktu isyak dah masuk Waktu isyak dah masuk, maka kita berhenti di sini. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita ada manfaatnya, yang baik daripada Allah Subhanahu taala, yang lemah yang kurang adalah kelemahan saya sendiri, minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh, tak boleh. Sebab apa dia? Okey, dia ada dua keadaan. Kalau sekiranya kita masbuk, kita pergi imam dah rukuk.
Allahu Akbar, janganlah baca Fatihah lagi. Tak perlu. Itu yang boleh katakan imam dah tanggung tu. Dalam keadaan dia masbuk. Bukan daripada pergi sama imam muafiq Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah, kita serah pada imam semua. Tak boleh, tuan-tuan. Yang boleh itu bila masbuk. Kita pergi Allahu Akbar ataupun baca Alhamdulillahirabbil alamin, imam dah rokok. Rokok je. Okey, rokok je terus dengan imam, tidak ada masalah. Kalau bagi masbuk betul, imam dianggap bolehlah imam tanggung. Sebenarnya imam tak tanggung pun, tetapi dia bagikan kelonggaran. Sebab apa? Di rukun tu kalau sekiranya kita sempat baca dan kita bermula solat kita bersama imam. Tapi kalau kita masbuk, dimaafkan, diberikan kelonggaran untuk kita tidak membacanya, kerana mengikut imam itu adalah satu kewajipan sebenarnya. Wajib kita ikut imam. Satu lagi perkara yang nak juga sambil kita cerita tentang ikut imam ni, antara perkara yang sering dibuat oleh ramai orang, memang mereka mendengar hadis menggalakkan supaya banyak berdoa semasa sujud yang terakhir. Okey, itu khusus untuk imam. Imam boleh panjangkan bersama makmum, tapi makmum tak boleh panjang lebih pada imam. Okey, makmum tidak boleh lebih panjang daripada imam. Kalau dia solat sendiri tak apa, panjangkan yang sujud, ataupun imam di duduk depan boleh dia panjangkan sujud, supaya apa? Supaya makmum lain juga turut sama solat panjang, berdoa, sebab itu masa yang paling dekat kita dengan Allah SWT, masa kita sujud. Banyakkan doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita makmum tak boleh, tuan-tuan. Makmum adalah makruh. Sebab apa? Wajib sebenarnya kita mengikut imam. Bila imam bangun, kecuali yang dikecualikan adalah Fatihah. Kalau contoh kita tak sempat bacalah Fatihah, sehinggalah kita diberikan ulama ada peluang kita baca Fatihah, Allahu Akbar. Kalau tak habis kita bacalah, boleh baca, dibenarkan sampai imam tu rokok, dan jangan sujud, jangan sampai imam tu bangun. Kita boleh habis. Kalau tak habis kena sujud juga. Ya? Sampai sujud. Sampai imam sujud, jangan sampai imam bangun. Boleh lagi. Kalau kita tak habislah kita baca. Tapi ini syarat ini bagi orang yang muafiq sama-sama dengan imam. Okey, tapi kalau orang masbuk tak payah baca. Masbuk pergi Allahu Akbar, imam rokok terus. Okey, rokok terus. Tetapi kalau sama imam, solat sama Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Imam baca laju sangat, ataupun kita baca terlalu perlahan. Ada juga. Kadang-kadang imam baca biasa, orang lain boleh ikut. Tapi kita ni Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Ada jenis macam tu. Dia orang kata ada macam syak-syak sikit kan. Dia macam was-was sikit. Dia macam dia kena bersebut bismillah. Ada tempat-tempat, ada kawan-kawan kita ada yang macam tu kan. Jadi orang imam dah rokok semua, dah nak bangun baru dia rokok. Kan? Dah sujud dah. Hampir setiap rakaat macam tu. Ini masalah ni. Jadi kadang-kadang was-was ni daripada syaitan. Jadi baca je. Kita tak perlulah nak orang kata sampai perfect sangat, tak. Kita baca ikut apa keyakinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut je, tak ada masalah. Kan? Boleh tuan-tuan? Boleh jadi yang bab sujud tadi, kalau dikecualikan itu, kalau kita muafiq, yang dikecualikan ialah boleh baca Fatihah sampai habis selagi mana imam belum bangun daripada sujud dia. Kalau bangun daripada sujud, terbatal solat kita, tuan-tuan. Terputus, terbatal. Dia mesti ikut imam. Okey, tapi oleh kerana Fatihah kita tak habis, maka rakaat itu tak sempurna. Maka kita kena tambah lagi satu rakaat. Okey, sebab Fatihah kita tak cukup, sebab kita muafiq. Kalau dalam masbuk tidak ada masalah. Kalau kita datang lewat, tak perlu baca Fatihah. Allahu Akbar, imam rokok, kita terus rokok. Okey? Jadi bab sujud tadi, kalau kita kalau kita baca sekali pun imam dah bangun, ikut imam bangun. Itu adalah lebih baik, kerana kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita mengikut imam. Tak boleh imam dah bangun, kita buat sunat ni, yang wajib dikecualikan, macam tadi Fatihah tadi, untuk tidak mengikut imam dalam tempoh-tempoh tertentu. Tapi kalau yang sunat, wajib kita ikut imam. Okey? Jadi imam bangunlah. Kalau yang sunat, contohnya kita baca tahiyat, dah habis baca tahiyat, tapi doa yang selawat Ibrahim tu tak habis, tapi imam dah bagi salam. Ikut imam adalah lebih baik. Baik tuan-tuan, itulah sikit perkongsian pada